apa yang sedang dibuat oleh Datuk Seri Perdana Menteri sekarang ialah cuba untuk kontrol mana-mana ketirisan, mana-mana perbelanjaan yang besar. Dan dalam pada itu, bajet juga, fiskal bajet masih lagi besar dalam keadaan begini. Segi dasarnya sehingga kini kerajaan sudah borrowing 60% daripada 60% daripada apa tu? GDP. So still permissible dalam konteks perundangan lah. Masih lagi dalam lingkungan dibenarkan. So saya harap ini dapat dikurangkan dari masa ke masa, sekurang-kurangnya between 3 to 5% every year kalau boleh. Yang penting ialah kerajaan ini perlu ada master plan jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Dan kita tahu adalah banyak dia punya rancangan A, B, C, D kan. Antaranya ialah mungkin ada juga dasar-dasar yang mungkin tidak popular, tetapi kadang-kadang kerajaan terpaksa membuat keputusan yang kurang popular untuk kebaikan negara masa akan datang. So saya harap ini kerajaan perlu terus memberi kefahaman kepada rakyat-rakyat yang di luar sana. Jangka panjang macam mana, kalau zaman dahulu mantan Perdana Menteri ada Perdana Menteri yang kata nak buat high income nation dan seterusnya lah. Dan yang macam Perdana Menteri sekarang dia nak mengurangkan subsidi, targeted subsidi. Itu satu dasar yang agak drastik. Saya pun memahami perasaan orang di bawah. Ini akan sebenarnya bukan untuk orang, bukan ambil hak orang yang B40, tapi lebih kepada yang di atas. So that was the main intention. So I think ini semua adalah pembaruan yang cuba nak diperkenalkan, dan kita harus memberi masa lah untuk tengok kebaikan ataupun keburukannya. When I came in, the Prime Minister then was Tun Mahathir. Every time I had a session with him, he would always tell me that government is in a financial constraint at that point of time. So at that point of time, then dia pun katalah tak boleh belanja. There will be no projek-projek yang besar-besar ke apa ini. Even to a point that some of the project will have to be cancelled. Dan kemudian ambil alih, dan saya dapati ceritanya lain pula. Ada duit untuk belanja ini, belanja itu, seterusnya. So saya pun nak kata siapa yang benar, siapa yang tak benar, wallahualam lah. Tetapi yang diumum di Parlimen, kita semua tahulah. Meningkat sikit kan, meningkat daripada tahun ke tahun. Dan perbelanjaan COVID begitu juga. Datuk Seri Ismail juga, bajet begitu juga. So ini semua menggambarkan seolah keadaan financial fiscal policy kerajaan begitu bukanlah tak begitu baik, tetapi okeylah ya. Dan there were some growth
GDP, so tapi tak tinggi, tetapi kalau dibanding dengan negara-negara jiran, kita setanding jugalah.